Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 September 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Ahli Parlimen Kinabatangan Bong Mokhtar Radin dan isterinya Zizi Z. Abdul Samad untuk membatalkan pertuduhan kes rasuah mereka. Susulan keputusan itu, Hakim Azhar Abdul Hamid melepas dan membebaskan pasangan suami isteri itu daripada tuduhan berkenaan. Hakim Azhar membenarkan mereka membatalkan perintah membela diri dalam kes rasuah 2.8 juta ringgit. Beliau petang ini membenarkan permohonan semakan oleh pasangan itu yang menyasarkan keputusan Mahkamah Session Kuala Lumpur tahun lepas. Kelihatan Zizi menangis di dalam kandang tertuduh sambil suaminya duduk di sebelahnya. Azhar memerintahkan pasangan itu dilepaskan dan dibebaskan DAA daripada semua pertuduhan jenayah. Pada 2 September tahun lepas, Hakim Perbicaraan Mahkamah Rendah Rozina Ayub memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Bong dan Zizi. Rozina juga memerintahkan kedua-dua mereka membela diri atas pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta ringgit itu berkaitan pelaburan unit amanah. Ketika ditemui media di pintu masuk Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur petang tadi, Bong menafikan kesnya ada kaitan dengan isu Ahmad Zahid Hamidi bebas. Seri Ahmad Zahid bebas, sekarang Datuk pula bebas. Mungkin kau boleh komen sikit dia daripada... saya melihat ini mungkin tanggapan atau persepsi. Tapi dalam kes saya, kita melihat kita hakim telah mengadili dengan sebaik mungkin dan kita telah berjuang dalam perbicaraan ini selama 5 tahun. So it's not related each other. Tidak ada sebab tiga itu bebas dan saya mesti dibebas. Sebab ya hakim telah memberi maklumat bahawa saya kena dibebaskan atas sebab-sebab kegagalan pendakwa raya membuktikan kesilapan saya dan kedua orang saksi utama pendakwa raya telah belok. Dan ini kenyataan mereka tidak boleh diterima di mahkamah sekali. Rosmah Mansor mengemukakan permohonan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan 17 tuduhan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai yang dikenakan terhadap beliau. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu berkata tuduhan tersebut cacat dan beliau sepatutnya dilepas dan dibebaskan daripada dakwaan tersebut. Peguam Rajivan Nambia berkata permohonan itu dikemukakan semalam. Salinan surat itu sudah diserahkan kepada pihak pendakwaan. Semasa pengurusan kes hari ini, Hakim K. Munyandi menetapkan 13 Disember untuk mendengar permohonan itu. Dalam afidavit sebagai sokongan kepada permohonan tersebut, Rosmah berkata bahawa 17 tuduhan terhadapnya itu adalah tidak berasas, cacat dan tidak mendedahkan sebarang kesalahan. Ini memandangkan, kata Rosmah, tiada arahan daripada pihak berkuasa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk dirinya membuat sebarang pembayaran cukai. Dia kemudian menegaskan bahawa mahkamah bukanlah tempat yang sesuai untuk mendengar isu berkaitan cukai melalui pertuduhan jenayah, tetapi sepatutnya dibawa ke Badan Bukan Kehakiman Pesuruhjaya Kas Cukai Pendapatan PKCP berhubung isu tersebut. Rosmah berdepan perbicaraan 12 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan 7.09 juta ringgit dan 5 tuduhan gagal mengisytihar pendapatannya kepada LHDN. Perbicaraan tersebut telah bermula pada 24 Ogos lalu dan 2 orang saksi telah dipanggil memberi keterangan. Pemuda PKR mempersoalkan tentang kemungkinan ada komplot terancang di sebalik keputusan kes Ahmad Zahid Hamidi. Persoalan itu disuarakan oleh Naib Ketua AMK, Tira Hanim Razali dalam satu kenyataan hari ini. Menerusi kenyataan itu, Tira berkata, sepanjang tempoh sebelum keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA, Presiden UMNO itu dibuat, juga berlaku perubahan melibatkan beberapa pegawai penting dalam kes berkenaan.
Tira Hanim juga mempersoalkan tindak tanduk Peguam Negara Idrus Harun yang juga dilaporkan bercuti sementara menunggu persaraannya. Manakala tugas Idrus diambil oleh Peguam Negara baru Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh, di mana keputusan drastik untuk memohon pelepasan tanpa pembebasan kes oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Motar dibuat dalam tempoh tersebut. Kata Tira Hanim lagi, sebelum ini, Raja Rosella Raja Toran yang merupakan pendakwa raya yang telah berjaya membuktikan kes prima facie kes ini juga dilaporkan telah memohon persaraan awal. Justeru Tira Hanim berkata, pihak yang tidak bertanggungjawab di sebalik plot itu perlu dikenal pasti. Mengulas lanjut, Tira Hanim juga menggesa kerajaan mengadakan sesi parlimen tergempar untuk membahaskan isu DNAA yang diberikan kepada Zahid. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya, Presiden Muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman hari ini menuduh DAP sebagai lapdog kepada pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi. Ini selepas naib pengerusi DAP Nga Kor Ming menyarankan Syed Saddiq bersemuka dengan pimpinan Kerajaan Perpaduan sebelum mengugut untuk menilai semula sokongannya. Presiden muda itu malah menghamburkan hipokrit, gila kuasa dan tiada prinsip dalam satu ciapannya di Twitter. Terdahulu naib pengerusi DAP Nga Kor Ming berkata adalah lebih profesional sekiranya Syed Saddiq selaku ahli parlimen menyokong kerajaan berbincang dengan pucuk pimpinan berhubung perkembangan kes Zahid. Berkaitan dengan pendirian muda, saya rasa adalah baik supaya Syed Saddiq bincang dengan pucuk pimpinan. Beliau merupakan antara gabungan antara ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Maka selain daripada menerusi media, it will be more appropriate to discuss with the top leadership on the way forward. That is more professional. Mengulas lanjut, Nga juga berkata DAP tidak akan menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan susulan perkembangan kes Zahid. Sebelum ini, Syed Saddiq memberi amaran bahawa muda tidak akan teragak-agak menilai semula kedudukan parti itu dalam kerajaan. Isnin lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Zahid daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akabudi selepas menerima permohonan pihak pendakwaan. Dalam pada itu, ahli MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi hari ini mencabar muda untuk melaksanakan amaran mereka terhadap kerajaan. Bahkan Muhammad Puat juga menganggap langkah tersebut boleh buktikan amaran muda benar-benar anak jantan yang tulen atau sebaliknya. Dalam hantaran di Facebook hari ini, Muhammad Puat menyifatkan amaran muda beberapa hari lalu sebagai satu ugutan kerana tidak diterima menyertai PH sebelum ini. Muhammad Puat yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor menambah, muda tidak perlu menjadikan kes Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini sebagai ugutan untuk membolehkan parti itu diterima masuk PH. Kenyataan Muhammad Puat itu hadir selepas muda pada 5 September lalu memberitahu mereka akan menilai semula sokongan terhadap kerajaan serta mungkin turun ke jalan raya jika tiada penjelasan diberikan dalam kes Mahkamah Ahmad Zahid. Ini susulan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan DNAA Ahmad Zahid daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akabudi. Untuk rekod, muda mempunyai seorang wakil di Dewan Rakyat iaitu Presiden parti itu, Syed Saddiq Said Abdul Rahman yang memenangi kerusi Parlimen Muar pada PRU lalu. Mengulas lanjut, Muhammad Puat berkata, muda tidak perlu menunggu apa-apa penjelasan pun sebelum mengambil langkah menarik sokongan itu. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata kenyataannya bahawa haram hukumnya mengundi calon PH untuk PRK Pulai Suhaizan Kayat telah diambil di luar konteks. Kenyataan Muhyiddin ini dikeluarkan selepas beberapa jam polis mengesahkan menjalankan siasatan terhadapnya. Dalam satu kenyataan malam tadi, Muhyiddin berkata dia hanya berkias apabila menyebut saya bagi hukum haram.
Katanya dia tidak berniat bahawa kenyataan tersebut adalah fatwa hukum syarak. Semalam polis berkata pihaknya akan mengambil keterangan Muhyiddin selepas menerima 2 laporan polis berkenaan perkara itu. Antara yang membuat laporan polis adalah Ketua Pemuda Amanah Pulai Muhammad Aris Hambali yang menyifatkan ucapan itu sebagai radikal dan boleh mengelirukan pengundi. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata dia faham tentang hukum hakam agama dan tidak akan sewenang-wenangnya mengeluarkan sebarang fatwa agama. Menurutnya, berdasarkan respon hadirin dalam ceramahnya di Pulai pada 2 September lalu, beliau yakin mereka tidak mengambil kenyataannya secara serius sebagai suatu fatwa agama. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli politik veteran Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh berkata, jika PHBN menang di PRK Simpang Jeram dan Pulai, akan memberi petanda masalah. Dalam wawancara bersama Kini TV, beliau berkata ini kerana kemenangan parti kerajaan pada Sabtu ini akan membuat pembangkang semakin giat memainkan isu perkauman dan agama. Oleh kerana mereka tidak ada isu-isu idea-idea untuk membangunkan negara dan masyarakat, lalu mereka gunakan isu-isu perkauman dan isu-isu agama untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat. Saya lihat akan datang, mereka akan lebih lagi ekstrim menggunakan isu-isu 3R ini. Sekiranya kami menang di Kulai dan menang di Simpang Jeram. Pengerusi Bersih Thomas Fan membuat laporan polis terhadap Ahmad Zahid Hamidi. Dia mendakwa Zahid telah melakukan kesalahan ketika berkempen untuk calon PH bagi PRK Pulai, Suhaizan Kayat. Bercakap dengan pemberita di luar Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan hari ini, Thomas berkata dakwaan kesalahan itu dibuat ketika Zahid berucap di PPR Melana Indah di Perling, iaitu salah satu kerusi DUN di Parlimen Pulai pada 3 September lalu. He basically said to the voters in that area, the voters of this by-election, Pulai by-election, that he has been handed a stack of requests from this Datuk Jafni, chairman of the Johor State Housing and Local Government, a request to basically build some houses, run some projects in that area. And he said it's not a problem for him to approve all these things. But it will depend on how the voters in that area vote for the candidate Suhaizan Kayat. But if Suhaizan doesn't win, then, well, they have to look at it again. That's what he said. We believe it violates possibly 2 sections of the Election Offences Act. One is Section 9, undue influence, pengaruh tidak wajar, kerana dia guna kuasanya sebagai Menteri Timbalan Perdana Menteri untuk mengaruh pengundi sana untuk undi parti yang dia sokong, iaitu Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.